Rancangan Zionis bom hospital ancam lebih 12,000 penghuni. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Tidak cukup dengan pengeboman hospital Al-Ahli yang mengorbankan lebih 500 nyawa. Rejim Zionis Israel mengancam untuk mengebom sebuah lagi hospital iaitu Hospital Al-Quds di semenanjung Gaza. Justeru tegas Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin PRCS, bantuan segera amat diperlukan. Dan PRCS memaklumkan hospital tersebut kini menempatkan lebih 500 pesakit selain menjadi tempat berlindung lebih 12,000 penduduk yang hilang tempat tinggal akibat serangan bertubi-tubi rejim Yahudi itu. PRCS dalam hantaran di X 7 jam lalu memaklumkan 70 pihak berwajib penghuni merupakan kanak-kanak dan wanita yang berada dalam keadaan ketakutan. PRCS menegaskan agak mustahil untuk mereka mengosongkan hospital itu dalam tempoh yang singkat. Malah PRCS turut mempersoal adakah terdapat kuasa dunia lain yang mampu menghentikan ancaman Israel untuk membunuh nyawa orang awam di fasiliti kesihatan. Kuasa besar dunia dan masyarakat antarabangsa dituntut bertindak segera menghalang misi pengeboman rejim kejam itu ke atas hospital berkenaan. Sementara itu, Hamas membebaskan 2 tebusan warga Amerika yang ditahan pada 7 Oktober semasa serangan terhadap Israel. Tindakan itu atas dasar kemanusiaan selain membuktikan kepada dunia tuduhan palsu yang dibuat Presiden Joe Biden. Dan tebusan merupakan seorang ibu dikenali sebagai Jud Tayranan dan anak perempuannya Natalie Soshahanadan, dan mereka dibebaskan di sempadan sambil diiringi tentera Zionis. Jawatankuasa Antarabangsa Palang Merah berkata mereka dibawa melalui Gaza. Pembebasan itu hasil rundingan kerajaan Qatar. Setiausaha Negara Amerika Antony Blinken memaklumkan kedua-dua tebusan berkenaan akan dibawa bertemu dengan pegawai kedutaan Amerika Syarikat dalam masa terdekat. Mereka akan bertemu dengan keluarga di kamp tentera Israel. Isu Palestin antara yang dibincangkan bersama Liga Muslim Sedunia. Kesempatan itu digunakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika berkunjung ke pejabat pertubuhan Islam yang berpengaruh iaitu Rabita Alam Islami di Riyadh, Arab Saudi. Kunjungan beliau bersama Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir disambut Setiausaha Agung Liga Muslim Sedunia Syekh Dr. Muhammad Abdul Karim Al-Isa. Perbincangan melibatkan isu serangan terhadap Palestin dan kesepakatan yang harus diambil pemimpin negara-negara Islam dan rangkaian ulama dunia. Selain itu, turut dibincangkan berkaitan isu dakwah dan pendidikan Islam bersempena muzakarah ulama antarabangsa yang akan dianjurkan di Malaysia kelak. Ketegasan Malaysia membawa isu penindasan terhadap rakyat Palestin bukan untuk menjadi jago, sebaliknya menjadi tanggungjawab membela umat Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata umat Islam dicabar dan ia menuntut ketegasan semua. Beliau dalam ucapannya pada sidang kemuncak ASEAN dan Majlis Kerjasama Teluk GCC berterima kasih kepada Perdana Menteri Arab Saudi Putera Mahkota Muhammad bin Salman bersama Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengambil inisiatif menyatakan pendirian jelas mengenai Gaza. Jelas beliau ini soal keadilan serta maruah rakyat Palestin dan bukannya mengenai perkauman. Dan bila ada tindakan dari kumpulan-kumpulan Islam ke apa-apa itu dihebahkan. Ya. Satu dunia barat gayuh rendah tentang apa yang dikatakan keganasan satu pihak. Padahal kezaliman harian, rampasan tanah, settlement, pembunuhan anak-anak wanita, penghinaan berterusan puluhan tahun tidak mengesankan. Sebab itu saya katakan, mana dia kemanusiaan kita? Ya. Mana dia yang dikatakan humanity kita? Jadi ini menyebabkan kita harus bersuara. Beliau berucap dalam majlis ramah mesra Perdana Menteri dengan diaspora Malaysia di Riyadh, Arab Saudi. Sementara itu, rakyat Malaysia yang berada di Riyadh menyokong penuh usaha yang dilakukan Perdana Menteri demi kebebasan Palestin.
Sebagai rakyat Malaysia, kita menyokong dan kita berharap agar tindakan ataupun apa yang akan dilakukan akan mendatangkan kesan positif dan akan dapat membebaskan Al-Aqsa dan Gaza insya-Allah dalam masa terdekat. Rakyat Malaysia yang bekerja di Arab Saudi ini menyokong penuh usaha-usaha kerajaan Malaysia untuk membantu sebaik mungkin dan sehabis mungkin atas kesengsaraan yang dialami oleh saudara-saudara kita di Gaza dan di seluruh bumi Palestin. Usaha beliau untuk berbincang dengan negara-negara seperti Turki dengan Mesir untuk membawa isu Palestin dan penyelesaian demi keselamatan rakyat Palestin di Gaza dan di seluruh negara Palestin termasuk West Bank sendiri. So kita amat bersyukur yang beliau membuat usaha-usaha tersebut. Saya harap dengan apa yang dilakukan oleh PMX akan dapat memberi satu kebaikan lah kan, satu benda anjakan yang lebih baik lah insya-Allah. Dan saya sebagai seorang ibu, terutamanya bila melihat anak-anak kecil, para wanita kan, dilakukan sebegitu, memang sangat kecewa dan sangat bersedih hatilah. Dan saya harap kita sama-sama sentiasa berdoa agar masalah Palestin ini, isu Palestin ini akan berakhir dengan baik insya-Allah. ASEAN selaku blok ekonomi kelima terbesar di dunia berupaya menarik lebih banyak pelaburan dari Asia Barat, khususnya Arab Saudi. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz optimis pertemuan Perdana Menteri dengan beberapa syarikat besar di negara itu berpotensi tingkatkan pelaburan ke Malaysia. Kita juga di sini dapat menyaksikan peranan syarikat-syarikat Malaysia yang akan bekerjasama ber-JV dengan syarikat-syarikat tempatan di Saudi, syarikat besar di Saudi, supaya kita juga mengeksport kita punya knowledge dan capital untuk membantu pelaburan di Saudi juga. Ini menunjukkan GCC dan ASEAN lah, dia perdagangan dan pelaburan dua hala, bukan saja satu hala. Beliau ditemui pada program Ramah Mesra Perdana Menteri bersama diaspora Malaysia di Riyadh, Arab Saudi malam tadi. Hasrat kerajaan untuk membangunkan 186 pusat ekonomi digital PEDI bakal memperkasa lebih 20,000 perusahaan kecil dan sederhana PKS. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil, setakat ini 911 PEDI telah diwujudkan di seluruh negara. Tidak hanya membantu meningkatkan jualan usahawan bandar dan luar bandar, tetapi berupaya memperkenal produk ke seluruh negara menerusi kaedah digital. Kita dapati di PEDI ada usahawan yang mula memahami manfaat membuat pemasaran online dan sebagainya, dan mereka kita dapati secara purata pendapatan mereka boleh meningkat antara 2 ke 5 kali ganda. Dan mereka tak perlu berada di Kuala Lumpur, tak perlu berada di Georgetown ataupun di Johor Bahru ataupun di Kuching ataupun di Kota Kinabalu. Di mana sahaja mereka berada, sekiranya internet itu mudah diperoleh, murah ya, dan pantas, dan mereka ada sama ada perkhidmatan ataupun produk yang boleh mereka pasarkan, kesannya ialah pendapatan mereka akan meningkat dengan agak mendadak. Jadi saya lihat bagi pihak kerajaan, khususnya KKD, kita perlu memperkasa rakyat dengan memberi mereka peluang yang lebih banyak untuk menceburi ekonomi digital, di samping menggunakan internet dengan selamat dan harga internet lebih murah. Tambah beliau peruntukan RM25 juta untuk memperkasa PEDI di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bakal menjadi pemangkin ekonomi digital masyarakat setempat. Beliau berkata demikian dalam ruang bicara bersama Bernama TV. Pilihan Raya Kecil menyaksikan pertembungan 3 penjuru dan ia melibatkan gabungan Parti Sarawak GPS, Parti Bumi Kenyalang PBK dan Parti Aspirasi Rakyat Sarawak Aspirasi. Senarai calon diumum sebaik sahaja kertas pencalonan selesai diteliti. Saya telah menyemak kertas-kertas penamaan dan setelah selesai disemak,
saya berpuas hati memutuskan tiada yang ditolak kertas penamaannya. Dengan ini, saya mengumumkan calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian pilihan raya negeri N67 Jepak adalah seperti yang berikut. Nama 1, Cheng Li Ping, Parti Aspirasi. 2, Iskandar Turki, Parti GPS. 3, Stevenson Joseph Sumbang, Parti PBK. Tempoh berkempen ditetapkan selama 14 hari bermula hari ini. Seramai 22,804 pemilih berdaftar akan mengundi di Jepak dan 43 merupakan anggota polis diraja Malaysia. Proses penamaan calon PRK Jepak berjalan lancar dan menurut Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri, beliau berpuas hati dengan komitmen yang diberikan calon dan penyokong parti sepanjang proses berkenaan dan tambah beliau seramai 216 anggota dan pegawai polis diraja Malaysia ditugaskan hari ini. Pada hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada para pemimpin politik, pada penyokong dan juga calon kerana proses penamaan calon berjalan dengan aman dan selesai dengan baik. Beliau berkata demikian selepas meninjau proses penamaan calon di Dewan Suara Bintulu, Sarawak. Mangsa nahas maut di Leburai Utara Selatan berdekatan Behram Perak petang semalam selamat dikebumikan pagi tadi. Jenazah Allahyarham Fatihah Nabila Bukri, 23 tahun, yang juga Ketua Unit Khas Wanita Muda PAS Sungai Petani dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Bukit Berangan, Kota Kuala Muda. Terdahulu jenazah disolatkan di Surau Taman Seri Jenaris, Tikam Batu. Sementara itu, seorang lagi mangsa Allahyarham Taibah Sulaiman, 61 tahun, yang merupakan Ketua Muslimat PAS Sungai Petani dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Teluk Wang, Sungai Petani. Manakala penolong sederhana 1 PAS Sungai Petani Allahyarham Nurul Najihah Azmi dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Derga Al-Usta. Ketua Polis Daerah Mualim Superintenden Muhammad Hasni Muhammad Nasir dalam kenyataannya memaklumkan ketiga mangsa maut dirempuh sebuah kereta ketika membantu individu yang terlibat dalam kemalangan. Semasa kejadian, kesemua mangsa dalam perjalanan pulang ke Kedah selepas menghadiri Muktamar Tahunan PAS ke-69 di Shah Alam, Selangor. 208 kg dadah bernilai RM7 juta dirampas dalam serbuan di sebuah gudang besi di Seksyen 25 Seri Muda Shah Alam pada Khamis. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Alauddin Abdul Majid berkata ia merupakan rampasan terbesar kontijen berkenaan tahun ini. Beliau memaklumkan 2 lelaki tempatan turut ditahan dalam operasi itu. Kedua-duanya berperanan sebagai transporter menerima upah RM50,000 seorang untuk setiap kerja yang diselesaikan. Turut ditemukan 200 bungkusan teh Cina berisi dadah yang hendak disembunyikan dalam kaki meja besi. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Satu pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Perak susulan banjir kilat di beberapa kawasan malam tadi. PPS berkenaan ialah Dewan Orang Ramai Kelab Baru di Batang Padang. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, PPS tersebut dibuka pukul 10.30 malam tadi dan ia menempatkan 54 mangsa daripada 11 keluarga. Sementara itu, PPS SJK Tamir Trolak Pekan di daerah Mualim yang dibuka pukul 11 malam tadi ditutup pada pukul 8.30 pagi. Program Sentuhan Agromadani Peringkat Negeri Sabah sedang berlangsung di pekarangan Kompleks Sukan Kota Kinabalu Likas ketika ini. Jadi untuk perincian lanjut, terus saja bersama wartawan Serina Olivia Chong di sana. Silakan Serina. Baik, terima kasih Miza. Program Agromadani ini akan diadakan selama 2 hari bermula hari ini.
Untuk maklumat lanjut, kita bersama Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fong Hin. Terima kasih, Datuk. Halo. Datuk, mungkin boleh ceritakan sedikit mengenai program Sentuhan Agromadani dan siapa yang terlibat dalam penganjuran ini? Okey, untuk program Sentuhan Agromadani ini, dia merupakan salah satu signature event daripada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Kita pun adakan sesi atau program yang begitu di beberapa negeri sebelum ni lah. Dan kali ini kita datang ke Sabah dan saya pun berasal dari Sabah. Ini pun kawasan saya juga, Kota Kinabalu. So, yang salah satu highlight untuk program pada kali ini, kita nak memberikan 20,000 kumpit ini beras putih import. Beras putih import, ini bukan beras putih tempatan. Okay, beras putih import yang disediakan oleh ini syarikat Rasaza Rice dan juga 5 PPK yang terlibat dalam menyediakan dalam packing bag yang beras-beras yang import ni, di mana beras import ni telah menerima RM950 subsidi per satu ini metrik tan subsidi dia pada peringkat ini persekutuan. Dan dalam 2 hari ini kita tambah pula ini subsidi daripada kerajaan supaya rakyat dapat membeli dalam RM24 untuk 10 kilogram packing dia. So, kamu mendapat sesuatu yang tak pernah kamu merasai sebelum ni. Dan ini sebagai satu balasan kerajaan terhadap sokongan rakyat yang selama ini. Dan tak lupa juga kita kena bertunjuk, kita selalu bersama dengan rakyat apabila mendepani dengan isu-isu inflasi makanan yang sering berlaku sekarang ni. Baik, Datuk, mungkin apa aktiviti menarik lagi Datuk sempena program kali ini, Datuk? Okey, selain daripada ini jualan beras putih import yang dengan harga RM24 untuk 10 kilo, kita juga ada ramai ada banyak ini acara yang lain. Yang di belakang ni kamu akan nampak ini yang jualan daripada LKIM, daripada PPK dan juga Pharma. Kita adakan ni jualan Agromadani di mana semasa ini happy hour kita sampai boleh offer sampai 30% diskaun daripada harga yang asal dia. Ini jualan bukan saja daripada beras, tetapi juga dia jualan untuk makanan ke seperti daging ke, ikan ke, sayur ke, ataupun dengan bahan-bahan ini yang dalam packing sudah seperti minyak masak juga. Itu boleh kita menjumpai di sana. Selain itu, kita juga ada buffet makan durian sepuas hati di sebelah sana. So, untuk warga Kota Kinabalu boleh datang saja sini. Kamu boleh mendapatkan yang kesemua inilah. Dan tak lupa juga, kamu juga boleh menonton persembahan artis tempatan. Amy Search malam ni dan esok tengah hari beliau akan mempersembahkan lagu-lagu famous dia dekat Kota Kinabalu ini. So, jom sila datang. Baik, Datuk, selain pameran dan jualan usahawan, Datuk, mungkin apa lagi perkara yang mungkin boleh menarik lebih ramai pengunjung ke sini, Datuk, dan mungkin apa harapan Datuk? Okey, selain daripada jualan dan juga ini durian buffet, kita juga ada ramai agensi kerajaan. Kita sudah datang sini untuk adakan ni booth ni untuk memperkenalkan apa yang kerajaan yang boleh buat untuk rakyat, ataupun rakyat boleh cari juga peluang pekerjaan daripada 5 syarikat yang telah berbuka sini. Okey, baik, Datuk. Baik, Datuk, terima kasih. Ini sahaja yang dapat saya kongsikan sempena program Sentuhan Agromadani peringkat negeri Sabah kali ini. Kembali kepada Miza, silakan. Bagi memudaya semangat kesukarelawan dalam kalangan belia 18-20 tahun, kerajaan akan menerapkan konsep Pay It Forward. RM500 pada golongan belia yang berjaya melakukan aktiviti kesukarelawanan dengan badan yang diiktiraf oleh kerajaan. Program rakan muda telah diberi nafas baru membentuk jati diri dan berkepribadian anak muda. Peruntukan ditambah kepada RM20 juta untuk rakan muda. Kerja pembinaan jalan dan jambatan di Sungai Sepang bagi menghubungkan Bukit Pelanduk Port Dickson dengan Sungai Pelik Selangor diharap dapat memberi kemudahan kepada penduduk sekitar, dan selain itu ia dijangka mampu memberi impak ekonomi terutama dalam aspek pelancongan. Dan menurut Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun, pembinaannya dijangka dimulakan tahun depan.
Jadi saya harap bahawa urusan-urusan itu sedang dilaksanakan. Bagi masyarakat di sini harap dapat menunggu dengan sabar, kerana ia telah diluluskan, peruntukan telah ada, tinggal nak lantik kontraktor insya-Allah, dan urusan dengan negeri sebelah berjiran dengan kita Selangor juga sedang diuruskan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Selangor dan saya harap bahawa ini dapat dipercepatkan bagi kemudahan dua-dua negeri. Beliau berkata demikian pada Majlis Sambutan Hari Sungai Sedunia Peringkat Negeri Sembilan 2023 di Dewan Cishan Liang Kong Port Dickson, dan pembinaan jambatan merupakan antara peruntukan rancangan kerajaan melalui Belanjawan 2023 dan ia merupakan antara projek bagi menyokong pelancongan selain mengatasi masalah kesesakan jalan raya. Jambatan tersebut dibina dengan kos projek RM160 juta. Pendekatan Belanjawan 2024 adalah berasaskan misi untuk merangsangkan ekonomi negara. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz menyatakan berbeza dengan sebelum ini, pendekatan yang dilaksanakan berasaskan sektor. Dan kita ada 4 misi contohnya untuk pelan perindustrian ini. Satu ialah untuk kita increase atau menaikkan economic complexity. Kedua, kita nak memastikan industri kita lebih mahir dalam bidang teknologi. Ketiga, kita nak memastikan dari segi isu kelestarian kita pun ada target, net zero target kita untuk bagi peringkat negara kita awal tahun 2050. Dan keempat, kita nak dari isu keterangkuman, inclusivity, untuk memastikan pembangunan ini dapat dicapai tetapi semua yang rakyat akan dapat menikmati pencapaian ini. Jelas beliau, unit pemantauan juga diwujudkan sebagai mekanisme memastikan pelan yang dirancang dapat dilaksanakan dan mencapai matlamatnya. Pengenalan 3 syarikat penerbangan baharu dan pelbagai laluan terkini meningkatkan pemulihan berterusan perjalanan udara bagi suku ketiga tahun ini. Usaha itu dilaksanakan oleh syarikat penerbangan rakan kongsi sedia ada bagi seluruh rangkaian Malaysia Airports Group di Malaysia. Melalui kenyataan, MAHP memaklumkan pihaknya mengalu-alukan kehadiran Salam Air, Super Air Jet dan Sichuan Airlines di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Selain itu, syarikat penerbangan rakan kongsi tersebut juga menambah 12 destinasi baharu dan menyambung semula 7 laluan sebagai tambahan kepada perkhidmatan semasa mereka. Peningkatan tawaran penerbangan ini menyumbang kepada trafik sukuan buat kali pertama berbanding tempoh yang sama September 2019. Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.eaic.gov.my. Tentera Zionis sedia melakukan serangan darat ke Gaza. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant memberitahu mereka akan melihat Palestin dari dalam tidak lama lagi. Dan jelas beliau, tentera Israel berkumpul di sepadang Gaza pada Khamis dan ia sebagai isyarat pencabulan darat semakin hampir. Terdahulu Israel berikrar untuk menghapuskan Hamas sekaligus meletakkan 2.3 juta penduduk Palestin di semenanjung Gaza bawah pengepungan penuh. Serangan Zionis telah mengorbankan beribu-ribu orang awam dan menyebabkan lebih sejuta kehilangan tempat tinggal. Puluhan ribu rakyat Yaman berhimpun di Sana'a pada Jumaat sebagai solidariti untuk rakyat Palestin. Mereka mengutuk jenayah perang yang dilakukan Israel di semenanjung Gaza. Penunjuk perasaan melaungkan slogan tanda sokongan kepada Palestin dan Gaza. Kementerian Kesihatan Gaza melaporkan 4,100 rakyat Palestin telah terbunuh akibat pengeboman berterusan tentera Zionis. 1,524 daripadanya kanak-kanak, 1,000 wanita dan 120 warga emas.
6 pengadil bola sepak muda negara bakal berguru di Damam Arab Saudi bermula esok sehingga 27 Oktober. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM memaklumkan mereka dipilih berdasarkan faktor prestasi yang baik dalam Liga Malaysia serta menunjukkan komitmen sepanjang latihan VAR di Malaysia sekaligus dilihat berpotensi melebarkan sayap ke pesada lebih tinggi. Presiden FAM Datuk Hamidin Muhammad Amin menyatakan harapannya agar ilmu yang diperoleh di Arab Saudi dapat memberi manfaat dalam tugasan mereka terutama dalam memertabatkan lagi mutu pengadilan bola sepak negara. Mereka terdiri daripada 4 pengadil iaitu Tuan Muhammad Yassin, Tuan Muhammad Hanafiah, Muhammad Izzul Fikri Kamaruzaman, Muhammad Kamil Zakaria Ismail, Muhammad Munir Muhammad Izam serta 2 penolong pengadil Kesava Raj S. Nilamagan dan Muhammad Syafiq Ahmad Said. 6 pengadil ini turut akan menjalani kursus tambahan VAR dan latihan praktikal di Arab Saudi. Dengan usaha ini diharap lebih ramai mengikut jejak langkah pengadil Muhammad Nazmi Nasaruddin dan 2 pembantunya Muhammad Zairul Khalil Tan dan Muhammad Arif Syamil Abdul Rashid yang akan ke Piala Asia 2023 di Qatar Januari depan. FAM ketika ini sedang rancak menjalankan latihan VAR bagi 40 pengadil sebagai persediaan menghadapi Liga Malaysia 2024-2025. Juara 3 kali New Zealand membelasah gergasi Amerika Selatan Argentina 44-6 awal pagi tadi dan pasuk itu mara ke perlawanan akhir rugby Piala Dunia buat kali kelima. All Blacks yang diketuai Will Jordan akan bertemu juara bertahan Afrika Selatan atau England dalam final nanti. Will Jordan yang mengumpul 8 try keseluruhan dalam kejohanan ini sekali lagi bakal menjadi watak penting pada perlawanan menentang Argentina dengan mencatat hat-trick try. Selain Jordan, Jody Barrett dan Shannon Frizzell turut mencipta try untuk membolehkan anak-anak buah Ian Foster melalui 14 mata di babak pertama. Sementara Los Pumas turut memastikan tidak mengalami kekalahan teruk apabila Emiliano Bofelli memperoleh 6 mata buat pasukannya. Berdepan Argentina buat kali keempat dalam Piala Dunia, All Blacks mempamerkan persembahan lebih menarik berbanding saingan menentang Ireland pada aksi suku akhir minggu lalu. Saingan antara Springboks dan The Lions dalam satu lagi saingan separuh akhir di Stade de France awal pagi esok akan menentukan pasukan bakal bertemu All Blacks pada final nanti. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.